Definisi ajaran sesat. Istilah ajaran sesat adalah istilah yang bersifat relatif kerana terdapat banyak takrifan dan definisi yang diberikan oleh pelbagai pihak menurut Kamus Dewan. Ajaran ditakrifkan pula sebagai segala perkara yang diajarkan nasihat, petunjuk, teori dan mazhab. Manakala sesat pula ditakrifkan sebagai tidak mengikut jalan yang betul, tersalah jalan, terkeliru dan menyimpang daripada jalan yang benar. Dalam bahasa Inggeris, ajaran sesat dikenali dengan cult yang merujuk pada kumpulan agama yang patuh kepada seorang pemimpin yang dihormati, yang membawa ajaran baru ataupun amalan rohani yang luar biasa. Istilah lain yang popular digunakan di kalangan ahli akademik barat yang merujuk pada ajaran sesat adalah New Religion Movement. Perkataan sesat dalam bahasa Arab diterjemahkan kepada dalla yadillu dalalan, merujuk pada kehilangan sesuatu, jauh daripada kebenaran, menyimpang, terkeluar dan menyeleweng daripada jalan yang lurus. Manakala dari sudut istilah akidah pula adalah menyimpang daripada jalan yang lurus, iaitu Islam yang disyariatkan Allah kepada sekalian manusia. Bahai merupakan sebuah agama monoteisme, iaitu percaya bahawa Tuhan itu tunggal yang mengikut ajaran pengasas mereka bahawa Allah. Agama ini diasaskan pada abad ke-19 di Persia, Iran oleh Mirza Hussein Ali Nur. Bahai merupakan salah satu daripada beberapa agama yang cuba menggabungkan beberapa agama yang berlainan menjadi satu agama. Contohnya, Dinillahi yang diasaskan oleh Akbar Agung. Agama Bahai ialah agama dunia termudah. Mengikut pengasasnya, bahawa Allah menganggap bahawa setiap agama agung disampaikan oleh pesuruh Tuhan seperti Musa, Krishna, Buddha, Zarathustra, Yesus, Muhammad dan yang terkini adalah Bab yang mewakili bahagian-bahagian dalam perkembangan kerohanian ketamadunan. Mereka percaya bahawa Allah adalah pesuruh terkini dalam turutan dan membawa ajaran yang menanggani cabaran moral dan kerohanian dunia moden. Agama Bahai berbeza daripada agama Islam Syiah, tetapi muncul daripada agama ini, seperti mana dakwaan agama Kristen muncul daripada agama Yahudi dan agama Buddha daripada agama Hindu. Langkah tangani ajaran sesat. Yang pertama, iman asas kualiti insan. Iman adalah asas atau permulaan bagi setiap perilaku dan tindakan manusia yang akan menghasilkan kesempurnaan seseorang yang benar-benar bersyahadah dengan keimanannya. Oleh kerana itulah Al-Quran tidak memisahkan antara iman dan amal seseorang itu. Iman adalah tunggak kekuatan seseorang Muslim akan menjadi teguh, berupaya melaksanakan titah perintah Allah, meninggalkan segala larangan dengan cekal hati, mampu menghindari belenggu kejahilan dan penyelewengan. Melalui iman juga, manusia akan terselamat daripada sebarang ancaman sama ada yang datang dari luar maupun tuntunan hawa nafsu yang muncul dari dalam diri. Mereka tidak akan tunduk kepada ancaman-ancaman tersebut kerana telah dibentengi oleh iman yang teguh. Yang kedua, syariah asas setiap ajaran. Syariah boleh menjadi ukuran yang tepat untuk memastikan sesuatu ajaran, pemikiran, istiadat dan tindakan itu salah atau benar, sesat atau batin, sesuai atau bercanggah dengan Islam ialah sejauh mana ianya bersesuaian dan serasi dengan Islam, sejauh mana ianya bertepatan dengan kehendak syariah dan mutabakah dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Pada kebiasaannya, ajaran salah atau sesat ini dihubungkan dengan perjalanan tasawuf dan tarikat demi untuk menarik minat masyarakat Islam. Jika diperhatikan dengan teliti berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap beberapa ajaran sesat, ternyata ianya terpengaruh oleh ajaran batiniah
yang cuba meruntuhkan Islam dan akidahnya, menggugurkan taklif syarak, menafikan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat dengan mendakwa kesempurnaan dirinya kerana adanya hakikat Muhammad yang batin dalam dirinya. Platform Islam menghapuskan kejahilan. Mencari dan menuntut ilmu pengetahuan adalah suruhan yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu Muslim. Seseorang yang jahil tidak dapat membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Kebenaran dan kebatilan amat berbeza untuk mengenal pasti mengenainya. Seseorang itu mesti mempunyai ilmu dan menghayati kebenaran itu. Di samping dapat mengenal pasti kebenaran, seseorang itu hendaklah juga mengetahui ciri-ciri kesesatan supaya tidak tergelincir ke dalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan Islam sebagai agama kebenaran, jalan yang lurus dan jalan yang boleh menyampaikan kepada keredaannya. Jalan ini mestilah dilalui oleh setiap hamba Allah yang ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah juga menerangkan bahawa selain Islam, semua jalan lain adalah sesat belaka dan membawa kepada kecelakaan di dunia dan di akhirat. Bagi membezakan antara jalan yang benar dan sesat ini, seseorang itu hendaklah melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan dan mengkaji mengenainya dengan penuh keinsafan. Yang keempat, pendekatan undang-undang. Maka kini digubal undang-undang bagi membanteras penyelewangan akidah yang sedang berlaku. Pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, Qadariyah dan penyelewangan akidah lain yang berlaku dahulu sebenarnya kini masih berleluasa di dalam masyarakat dalam bentuk yang baru. Ia perlu ditangani dengan dakwah dan penerangan mengenai akidah Islam yang sebenar. Dalam keadaan tertentu, tindakan undang-undang perlu diambil terhadap golongan yang berdegil dan masih mengamalkan akidah Islam yang menyeleweng. Usaha untuk menjaga keharmonian akidah Islam adalah satu usaha yang perlu dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab dan bukannya sekadar untuk memenuhi kehendak undang-undang sahaja. Tidak dapat dinafikan bahawa pengamal-pengamal ajaran sesat boleh didakwa di bawah enakmen kesalahan jenayah yang boleh dijatuhkan hukuman jika disabitkan kesalahannya. Apa yang lebih penting ialah di dalam undang-undang berkaitan dengan ajaran sesat, bagaimana ia boleh digunakan bagi memberi peluang kepada mereka yang telah tersesat kembali ke pangkal jalan. Ia bukan mengutamakan hukuman kepada pesalah, tetapi yang lebih mustahak umat Islam tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh ajaran sesat tersebut, dan mereka yang telah terlibat akan bertaubat. Oleh sebab itu, para pegawai penguatkuasa agama dan pegawai pejabat agama yang lain seharusnya berusaha di dalam tindakan mereka untuk memberi peluang kepada pengikut ajaran sesat untuk menyedari kesilapan mereka dan bertaubat. Dalam erti kata lain, pendekatan ajaran sesat ini tidak boleh disamakan dengan kesalahan-kesalahan jenayah syariah yang lain seperti zina, minum minuman keras dan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nama saya Muhammad Faizal bin Ma'azidi, nombor metrik D211133341. Ciri-ciri ajaran Bahai. Yang pertama ialah bertikad bahawa semua agama adalah sama. Ajaran Bahai seperti agama Islam, iaitu menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran ini menganggap bahawa semua agama menyembah satu sahaja Tuhan, tetapi berlainan sebutan. Ajaran Bahai juga menganggap bahawa agama yang menyembah patung, dewa dan sebagainya adalah jelmaan Tuhan untuk menghadirkan Tuhan dalam diri mereka, tetapi mereka menyembah Tuhan yang sama. Yang kedua ialah memasukkan agama Islam. Ajaran Bahai boleh disebut sebagai monoteistik yang menekankan pada kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia kerana menyatukan semua agama menjadi satu. Agama Bahai menekankan supaya umatnya bersumberkan perdamaian dan keselarasan. Seseorang yang ingin masuk agama tersebut tidak perlu keluar dari agama sebelumnya, tapi hanya perlu mengucapkan kalimah Allah Abha Al-Ahbayang yang bermaksud kemuliaan dari segala kemuliaan.
Yang ketiga ialah mengubah bentuk ibadah. Konsep ibadah yang diajarkan oleh agama Bahai sama seperti ajaran agama Islam, iaitu sembahyang, berdoa, berpuasa, tetapi kiblat sembahyang mereka menghadap ke arah Israel. Mereka juga berpuasa, tetapi mereka berpuasa hanya 19 hari untuk bertujuan mengawal nafsu mereka daripada melakukan maksiat. Waktu sembahyang mereka terbahagi kepada 3, iaitu jangka pendek, sederhana dan panjang. Sembahyang pada jangka pendek waktunya sekali, iaitu bermula dari tengah hari sehingga terbenam matahari. Waktu sederhana pula 3 waktu, iaitu pagi sehingga tengah hari sehingga terbenam matahari, dan terbenam matahari sehingga terbit matahari. Manakala waktu panjang pula bebas untuk melakukan ibadah sembahyang, tetapi mereka boleh memilih sama ada melakukan waktu sederhana, pendek maupun waktu panjang. Yang terakhir sekali ialah memasukkan semangat jihad. Ajaran Bahai telah memasukkan semangat jihad serta mengharamkannya kepada umatnya. Semasa melakukan penyebaran agama, mereka tidak melakukan kekerasan dan tidak memaksa orang untuk memeluk agama Bahai, terutama di Mekah dan Madinah. Dalam kitab Arba'in mengatakan bahawa sesiapa yang mengangkat pedang untuk berjihad dan membunuh orang, maka durhakalah dia kepada Allah dan Rasul. Ajaran Bahai juga menitik beratkan umatnya supaya mengutamakan perdamaian dan menghormati agama, bangsa serta budaya seseorang. Cara-cara beribadah agama Bahai. Yang pertama, ibadah sembahyang 1 kali sehari. Sembahyang adalah wajib. Boleh dilakukan seorang diri sahaja. Sembahyang sekali sehari. Kegiatan doa bersama yang terbuka bagi orang dari semua agama, di mana doa-doa dibacakan dari tulisan suci berbagai agama. Yang kedua, berkiblat ke Gunung Karmel, Israel. Bahaudah dianggap sebagai perwujudan Tuhan yang terbaru, mengaku sebagai pendidik ilahi. Yang ketiga, berpuasa hanya 19 hari. Ajaran Bahai adalah asas-asas keesaan Tuhan, kesatuan agama dan persatuan umat manusia. Asas-asas hakiki ini dapat dilihat pada semua ajaran kerohanian dan sosial lainnya dalam agama Bahai. Yang keempat, mempunyai 9 hari besar. Hari-hari besar itu untuk memperingatkan peristiwa-peristiwa khusus dalam sejarah Bahai. Rumah ibadah Bahai dinamakan Masyrikul Adhkar atau tempat-tempat pujian kepada Tuhan. Tempat itu untuk berdoa, meditasi dan melantunkan ayat-ayat suci Bahai dan agama-agama lain. Nama saya Nur Erin Iliana binti Tajuddin, nombor matriks D2113542. Isu-isu dalam ajaran sesat Bahai dan pengasasnya. Isu ajaran sesat melibatkan persoalan akidah Islam yang menentukan masa depan dan kehidupan umat Islam di dunia dan di akhirat. Isu ini adalah isu sensitif kerana bagi orang Melayu, agama tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan harian mereka. Isu masyarakat tersebut beralih konsep secara dalam talian atau online. Walaupun COVID-19 membuat tempat ibadah berpindah ke dunia lain, hal ini tidak mempengaruhi kualiti ibadah atau seperti sembahyang untuk memeluk agama Bahai. Kebanyakannya isu ajaran sesat bergerak secara sembunyi atau tanpa disedari, menyebabkan ia sukar dikesan dan ditangkap oleh pihak berkuasa agama dengan lebih awal. Isu yang kita dapat iaitu daripada media sosial, media massa, bermaksud pelbagai jenis alat komunikasi seperti televisyen, radio, surat khabar, majalah dan sebagainya yang dapat menyampaikan maklumat, berita dan sebagainya kepada orang ramai.
isu ini masyarakat kita mudah keliru dengan kehadiran agama yang sebenarnya mempunyai peraturan dan ragam yang lebih kompleks. Ajaran sesat masa kini dapat dikategorikan kepada iaitu ajaran baru yang berkait rapat dengan fahaman liberal.